Bahrul Mazi jilid 6, muka surat 121. Muka surat 121. Kita masih lagi berada di bawah perbahasan tentang bab sa'i. Muka surat 121, masalah dia kata sa'i dan kerja yang dahulu daripadanya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, telah berkata Imam Syafi'i dan Al-Ashab, apabila selesai seseorang itu daripada 2 rakaat tawaf, maka sunat bahawa dia kembali kepada Hajar Aswad. Maka istilam ia akan lihat. Kemudian meninggal ia akan Hajar Aswad itu pergi menuju tempat sa'i, iaitu mengikut pintu ataupun babus safa. Dan kata Mawardi di dalam Al-Hawa, apabila sudah istilam seseorang akan Hajar Aswad, maka sunatlah dia pergi kepada Multazam dan berdoa ia padanya, dan masuk ia akan Hijr dan berdoa ia di bawah mizan. Ini cerita kita dah bincang bulan lepas. Kita dah ada di Mekah. Kita daripada Arafah 9 Zulhijjah malam bertolak ke Muzdalifah. Selepas tengah malam bertolak ke Mina. Bila sampai di Mina, tunggu sampai lepas waktu subuh, melontak di Jamratul Aqabah. Lepas tu terus duduk di Mina untuk bermalam pada malam 11, malam 12 dan malam 13. Pada siang 11, 12 dan 13 lepas Zuhur, kita melontak di Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah. Selepas selesai kita bermalam di Mina pada 3 malam, malam 11, 12, 13, dan melontak di 3 jamrah pada hari 11, 12 dan 13, kita bertolak balik ke Mekah. Bila sampai di Mekah, tawaf ifadah, tawaf rukun. Kita dah bincang bab ni pada bulan-bulan lepas. Dah selepas kita selesai tawaf 7 pusingan, disunatkan kita pergi duduk di belakang makam Ibrahim sembahyang sunat 2 rakaat. Sunat itu dinamakan sunat tawaf. Lepas selesai sembahyang sunat tawaf 2 rakaat, dia kata di sini disuruh kita ni pi ke Hajar Aswad, istilam Hajar Aswad. Pisau tangan masuk, pegang, kucuk. Kemudian kalau boleh kucuk Hajar Aswad itu. Lepas daripada kita istilam di Hajar Aswad itu, terus kita pi ke tempat sa'i. Berjalan terus masuk melalui pintu ataupun yang dinamakan Babus Safa, pintu Safa. Betul dengan Hajar Aswad, berjalan straight pi masuk kita jumpa Bukit Safa. Dia kata ada satu lagi, iaitu Imam Mawardi, dia mencadangkan apabila selesai sembahyang sunat tawaf di belakang makam Ibrahim, dia kata pi istilam Hajar Aswad. Lepas istilam Hajar Aswad, pi duduk di antara Hajar Aswad dengan pintu Kaabah tu, tempat tu dia panggil Multazam, dan berdoa di situ. Sabit dengan hadis Nabi SAW, itu adalah tempat mustajab doa. Kata Imam Mawardi lagi, tidak cukup dengan berdoa di Multazam itu. Terus pi dekat Hijr. Hijr tu hak tembok melengkung tu, Hijr Ismail tu. Masuk dalam Hijr tu, dia kata pi duduk berbetulan dengan mizat, berbetulan dengan pancuran emas. Berdoa lagi sekali di situ. Itu juga tempat mustajab doa. Lepas selesai tu, baru berjalan menuju ke pintu Safa untuk memulakan sa'i. Itu cerita dia. Bermula nusus Imam Syafi'i dan Jamahir Al-Ashab dan Jamahir Al-Ulama lain daripada ashab kita, bahawasanya tiada berbimbang seorang kemudian daripada sembahyang sunat tawaf itu dengan sesuatu melainkan istilam Hajar Aswad, kemudian keluar dia kepada Safa. Sekumpulan ulama lain pula kata tersadut serabut ni semua. Habis selesai tawaf 7 pusingan, pi sembahyang sunat belakang makam Ibrahim, lepas sembahyang sunat terus pi ke tempat sa'i. Tak sahlah duk fikir hak lain daripada tu, nak pi Hijr Ismail, nak pi Multazam apa semua, tak sah. Dia kata habis selesai tawaf 7 pusingan, pi belakang makam Ibrahim, sembahyang sunat 2 rakaat,
Lepas pada tu, pergi sentuh Hajar Aswad, terus pergi sa'i. Terus dia buat dah benda lain. Tak usah berbimbang dah dengan benda lain, dia kata. Kemudian apabila menghendaki keluar bagi sa'i, maka sunat keluar daripada Babi Safa. Nak keluar daripada komplek Masjidil Haram, nak pergi ke tempat sa'i itu, keluar ikut pintu Safa. Dia kata jangan duk pergi ikut lain, dia kata. Pergi ia ke pangkal bukit Safa itu. Maka naik ia dan didakinya bukit itu sekadar seperdirian tingginya. Bila sampai dekat Safa, dia ada bukit. Sampai lah ni ada lagi kerajaan Saudi buat macam bukit. Naik, dia kata, sekadar tinggi orang berdiri. Naik diduduk sekadar tinggi tu sampai nampak akan Baitullahil Haram. Dan melihat dia daripada pintu Masjid Babus Safa itu. Bukannya daripada atas dinding masjid, dia kata. Dah sampai kat bukit tu, naik kadar orang berdiri, tengok ke arah Kaabah. Tengok, kita akan nampak sebahagian daripada dinding Kaabah, daripada pintu Safa yang kita masuk tadi ni. Kita akan nampak di situ. Maka apabila naik dia ke atas Safa, beradab dia akan Kaabah dan mengucap tahlil dan takbir ia, maka berkata ia seperti amal yang tersebut di dalam masalah yang ke-96 pada juzuk yang ke-6 ini. Dia kata tengok balik 96 dulu, dia dah bagi tahu. Maksudnya apa? Bila sampai dekat bukit Safa, naik kadar orang berdiri. Tengok ke arah Kaabah, lepas itu takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lepas itu turun dan mulakan sa'i daripada Safa ke Marwah. Kata Imam Nawawi, telah berkata ashab kita, kemudian diulang zikir itu dengan doanya kali yang kedua, dan diulang zikir kali yang ketiga, dan tiada doa. Yang ni tuan-tuan boleh rujuk balik muka surat 96. Dia dah bagi tahu dah apa yang nak dibaca di situ. Masalah dia kata sa'i dan kelakuannya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila selesai seseorang daripada zikir dan doa, turun dia daripada bukit Safa itu menuju ke Marwah, maka mula-mula berjalan dia sebagai kelakuan berjalan yang beradab. Masa mula berjalan tu, berjalan lagu kita duduk biasa-biasa berjalan, sehingga tinggal antaranya dan antara mil al-akhdar yang digantungkan pada bucu Masjidil Haram di sebelah kiri pergi ke Marwah, kadar 6 hasta. Maka ia pun mula berlari dengan sekuat-kuatnya sehingga pertengahan di antara 2 mil al-akhdar itu. Satu di bucu masjid tadi dan satu bersambung dengan rumah Al-Abbas radhiyallahu anhu. Yang ni kita lapi, dia ada buat lampu hijau. Kita start lari daripada bukit Safa, nak pergi ke Marwah, kita berjalan. Berjalan-jalan sampai satu tempat ada lampu hijau di sebelah kanan tu. Bila jumpa lampu hijau tu, start berlari. Berlari sampai jumpa lampu hijau pula satu lagi, berjalan balik macam biasa. Itu yang dia maksudkan di sini. Maka meninggal ia akan lari yang kuat itu dan berjalan ia sebagai adatnya. Jumpa lampu hijau yang kedua, berjalan balik macam biasa. Terus lari lah. Sehinggalah sampai dia ke Marwah. Maka naik dia atasnya sehingga zahir baginya Baitullah. Sampai di bukit Marwah pun naik juga sekadar orang berdiri, sekadar sependirian orang. Kemudian tengok ke arah Kaabah pula lagi sekali. Jika zahir dia, maka baca dia akan zikir dan doa yang dibacanya di Safa tadi. Setidak-tidaknya bila kita naik kadar orang berdiri itu, takbir pula 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Turun berjalan pula mai ke Safa. Maka ini terbilang sekali daripada sa'inya itu. Kemudian kembali dia daripada Marwah kepada Safa balik. Maka berjalan dia pada tempat berjalan dan lari dia pada tempat lari. Sama lah. Daripada tempat bukit Safa mula-mula tadi, kita naik kadar orang berdiri. Tengok ke arah Kaabah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Turun berjalan. Jumpa lampu hijau, lari sikit. Sampai pula tempat lampu hijau, berhenti berjalan macam biasa. Sampai dekat Marwah, naik pula atas bukit tu sekadar sependirian orang. Tengok ke arah Kaabah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Turun pula, berjalan pula nak mai ke Safa. Sampai dekat lampu hijau, lari pula.
Sampai lampu hijau yang kedua, berhenti lari, berjalan macam biasa. Begitulah seterusnya. Maka apabila sampai ke Safa, mendakilah ia akan dia. Dan baca dia akan zikir dan doa yang diperbuatnya pada mula-mula tadi. Maka inilah terbilang kali yang kedua daripada sa'inya. Kemudian kembali ia pula ke Marwah seperti yang diperbuatnya dahulu itu. Kemudian kembali pula ke Safa. Demikianlah dikerjakannya sehingga cukup sempurna bilangan sa'i itu 7 kali. Yang penyudahnya ialah di Marwah. Begitu. Senang. Senang. Yang ini senang. Inilah perkataan Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu'. Kitab Majmu' tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, satu hari saya nanti bawa mai. Sebab Bahrul Mazi ni dia banyak merujuk kepada kitab Majmu'. Kalau kita tengok set Bahrul Mazi tu 22 jilid dalam sebelah kitab. 22 jilid. Kitab Majmu' dia lagi banyak daripada tu. Kitab Majmu'. Dan kitab Majmu' ni adalah rujukan yang muktabar dalam kitab fiqh Imam Asy-Syafi'i. Kadang-kadang kita dengar aja kitab Majmu', kita tak pernah tengok. Jadi kita rasa kurang kagum dengan kitab tu. Bila kita wakmai sekali tunjuk ni India yang kata Majmu', yang selalu Syekh Idris Al-Marbawi duk sebut dalam Bahrul Mazi, kata An-Nawawi di dalam Majmu', ni India yang kata kitab Majmu', tengok tu pengsan. Dah kita duk baca jilid 6 ni pun tak tahu bila nak habis. Belum tengok kitab Majmu' yang macam tu punya banyak, tak tahu bila kita boleh mula baca. Bukan bila nak habis, bila nak boleh mula baca kita pun tak tahu. Demikianlah kayanya yang dikatakan khazanah ilmu Islam ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata inilah perkataan Imam Nawawi di dalam Majmu'. Maka boleh kita lihat kelakuan sa'i yang sempurna itu di dalam masalah 92 dan 93 yang lepas. Dan ada pun disebutkan masalah ini ialah menerangkan kata Imam Nawawi juga. Dia kata kalau nak tengok detail, tuan-tuan patah balik dia tengok masalah 92, 93 yang kita dah baca dulu. Masalah dia kata sa'i dan segala kewajipannya iaitu berapa? Dia kata berapa benda yang wajib kita pelihara dalam sa'i. Pertama dia kata menghabiskan sekalian jauh perjalanan antara Safa dan Marwah. Ini nombor 1. Kalau kita tak habis, sama ada tak habis 7 kali, kita buat 6 aja, maka tidak sah sa'i. Ataupun tak habis kerana buat 5 aja salah kira. Daripada Safa ke Marwah 1, Marwah kembali ke Safa 2. Kemudian daripada Safa ke Marwah dia tak jadi 3, dia terus jadi 5. Misalnya dia silap kira, maka sebenarnya dia baru 5, dia duk ingat kata dah 7 dah misalnya, maka tidak sah sa'i. Tidak sah sa'i dia. Ataupun yang dimaksudkan dengan tidak habis ni ialah dia tak sampai ke ujung. Dia tak sampai ke ujung, dia sampai sekerat, lagu satu macam dia lompat pergi balik sana, patah balik. Dia nak main trik macam tu. Dia main trik tu menyebabkan dia tidak tahallul. Kerana sa'i tidak sah. Sedangkan sa'i itu rukun dalam ibadat haji. Yang ni dia nak beritahu kat kita. Maka jikalau tinggal daripadanya, maksudnya daripada sa'i itu setengah langkah saja, nescaya tiada sah sa'i. Inilah tuan-tuan. Kita bila sa'i daripada Safa ke Marwah, bila kita sa'i adalah disuruh sangat-sangat supaya kita pi juga sampai juga ke bukit Safa tu, naik juga sikit atas bukit. Lepas tu baru turun mai ke ujung sebelah sini. Puas hati. Bukan apa. Kita nak buat ibadat ni tuan-tuan, nak bagi puas hati. Dalam Quran pun Tuhan sebut. Tuhan kata, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa atimmu maksudnya dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Tuhan sebut dalam Quran tu dia guna perkataan wa atimmu. Yang kita duk belajar di Masjid Sungai Rambai, yang kata semayang qasar 2 rakaat ataupun semayang tamam. Tamam tu atimmu, maksud dia apa? Sempurna. Kalau kata semayang tamam, maksud dia semayang zuhur 4 rakaat, sempurna. Bila Tuhan kata wa atimmul hajja wal umrah, dan sempurnakanlah ibadat haji dan umrah, maksudnya setiap benda yang terkandung di dalam ibadat haji itu buat bagi sempurna. Hati kita ni puas bila kita buat.
Dari segi semua kita puas. Kita duduk di padang Arafah tu kita puas hati. Memang kita isi masa kita di Arafah itu dengan baca Quran, dengan zikir, dengan benda-benda yang disuruh oleh Nabi SAW. Kita berada di Muzdalifah tu, memang kita duduk di Muzdalifah itu dalam keadaan hati kita ni kecut takut pada Tuhan. Kita berada di Mina. Di Mina tu kita duduk dalam keadaan kita nak sempurnakan benda yang Allah suruh buat di Mina. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala suruh melontak di Jamratul Aqabah pagi 10, kita melontak ni, kita melontak dengan sepenuh hati. Kita reti ni, kita duk buat ni apa? Kita pegang batu, kita duk lontak ni dalam keadaan hati kita ni kita kunci elok. Aku lontak ni simbol kepada lontak syaitan yang direjam oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku minta berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Rejam dia dengan ketir batu. Kita buat macam tu. Kita rasa puas hati haji yang kita buat. Kita duduk di Mina 3 malam. Malam 11, malam 12 dan malam 13. Kita duduk di Mina. Kita merasai macam mana paritnya duduk di Mina ni. Kita melontak di ketiga-tiga jamrah. Kita tahu dengan yakin hak mana Jamratul Ula, hak mana Jamratul Wusta, hak mana Jamratul Aqabah. Kita melontak 7 biji dalam keadaan kita yakin kita melontak tu kena sasaran dia ataupun masuk dalam kawasan yang dikehendaki oleh dia. Dan kita melontak tu kita tahu ni adalah simbol kepada merejam syaitan. Kerana syaitan itu lakum aduwwum mubin. Bagi kamu syaitan adalah musuh yang terang dan nyata. 7 kali kat dia. Kita buat kerja ni biar sempurna. Kita balik daripada Mina sampai di Mekah, kita tawaf ifadah, kita tawaf rukun, tawaf fardu ni, kita tawaf dalam keadaan kita yakin kita buat cukup mengikut peraturan yang dikehendaki. Kita pastikan bau kita memang kirikan Kaabah. Kita tawaf dengan khusyuk, dengan penuh khudu', dengan penuh tawaduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hak mana boleh buat sunat-sunat kita buat. Kita bagi sempurna. Biar kita balik daripada haji ni, kita rasa lega selega-leganya. Ini yang dikatakan haji, tuan-tuan. Allah suruh macam tu. Allah tak suruh kita pergi buat haji, cara berubuk-ubuk, buat kalang kabut dan sebagainya. Balik dia berasa galat dalam diri. Dia berasa macam kena tak kena. Balik dia fikir, aku itu sa'i sampai aku tak pijak bukit tu tak apa ke. Dia jadi galat ni tak mah. Balik dia ingat balik, aku hari tu ni aku berasa aku tak pergi pijak langsung bukit tu, aku pakai kona baring lagu tu aja. Lagu tu. Pasal apa? Pasal masa kita pergi buat tu kita nak cepat, kita nak mudah, kita nak buat halai-balai, kita take for granted. Boleh kata. Kita nak buat cara mudah, nak buat cara janji lepas ni benda ni kok mana pun nak kena buat juga. Orang Islam kalau tak buat haji tak boleh, benda ni rukun dalam Islam. Dah aku mai dah buat bagi siap sudahlah. Kita buat halai-balai. Sedangkan Allah kata wa atimmul hajj, dan sempurnakanlah ibadat haji. Tuan-tuan, dia dengar lagu ni, dia berasa nak pergi daftar pula. Bagi hati dah. Dia kata berasa tak pasyuk pula itu. Daftar lain. Jadi begitu. Ini yang kata haji, tuan-tuan. Kita ulang lagi sekali, dia kata apa? Ini bahaya ni. Dia kata maka jikalau tinggal daripadanya setengah langkah, nescaya tiada sah sa'i. Setengah langkah kita tinggal. Tak cukup setengah langkah, tak sah haji kita. Sehingga jikalau ada ia orang yang menunggang sekalipun, disyaratkan berjalan binatangnya sampai menghantarkan tapak kaki binatang itu di atas bukit atau kepadanya. Kalau kita naik menatang, nak juga menatang kita tu step atas bukit tu, berdebuk kena atas bukit tu, okey, patah balik. Tuan-tuan tengok dah orang sakit ada naik wheelchair tu, dia naik kursi roda sampai dah di ujung. Yang ni mau perhati tengok. Puak ada surung kursi roda ni, dia nak hambat trip. Dia nak hambat trip macam lori angkut tanah merah. Kan? Dia kenjui ni tak tahu nak abang. Dia nak angkut berapa, lagi banyak trip dia boleh dapat, lagi banyak duit dia hari tu. Dia kenjui batu berambung nak jatuh ke cermin kereta orang, nak pecah, nak apa tu hampa punya pasal. Janji aku hari ni boleh dapat banyak trip. Takkan haji pun nak buat lagu lori tanah merah? Balik mana orang panggil haji tanah merah. Tapi orang hak uzong, hak naik kursi roda ni, kawah hak surung tu, dia sampai tak ujung? Tak tahu lah. Tak
nak kau nak abang lah. Dia sampai tak sampai kita pun tak tahu. Dia pergi tonton tengok matahari itu 7 lah dia. Dengan orang ramai, dengan kawah duduk atas kursi itu pun tak apa sihat, sakit. Dengan dia pun dengan duduk pening, dia pun bilang berapa dah. Dia duduk tanya, berapa dah. Kau tu pun dengan taati Arab, dengan taati Melayu, dengan ayam dengan itik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang ini yang kata haji. Dia kata kalau sekiranya naik menatang, maka pastikan tapak kaki menatang tu step, pijak atas bukit tu juga, dia kata. Sehingga tiada tinggal daripada perjalanan itu sesuatu pun. Jangan ada satu trip pun yang tidak sah. Sama. Dan wajib atas orang yang berjalan itu mendempekkan kakinya dengan bukit pada permulaannya dan pada penyudahnya. Mesti. Daripada mula Safa, dia mesti start daripada pijak atas bukit, sampailah hujung dia sampai di Marwah, dia pijak atas bukit. Demikianlah juga pergi balik sampai penghabis di Marwah, dia mesti berakhir dengan pijak di atas bukit. Begitu. Sekira-kira tiada tinggal antara keduanya lompang, dia kata. Tak mau, lagi setapak lagi nak pergi ke bukit, dia kata sudah. Tak mau, ada lompang walaupun satu langkah lagi tak mau, dia kata. Maka lazim akan dia dempekkan tumitnya dengan asal barang yang berjalan ia daripadanya. Dan didempekkan hujung-hujung jari kakinya dengan barang yang berjalan ia padanya. Ini sekaliannya apabila tiada mendaki ia atas bukit Safa dan Marwah. Ini bagi orang yang tak mau naik kadar sependirian lah. Dia pakai pi, dia setakat nak pijak ke kaki bukit tu aja. Kalau sekiranya dia boleh, dia naik kadar sependirian, itu lebih afdal, dia kata. Maka jika didakinya, maka ialah yang akmal. Akmal maksudnya yang lebih sempurna, yang lebih lengkap. Haji lebih cantik lagi. Sampai aja di Safa, naik sikit atas bukit, kadar sependirian. Sampai di Marwah, naik sikit atas bukit, kadar sependirian. Begitulah pi balik, naik juga atas bukit tu. Itu yang akmal, dia kata. Itu yang paling cantik, yang paling sempurna, yang paling lengkap. Dan sesungguhnya bertambah-tambah baik lagi ibadat yang dia buat. Itu dia. Maka begitulah memperbuat Rasulullah SAW sebagaimana tersebut dalam hadis yang sahih. Kalau kita buka hadis-hadis yang sahih, memang dia beritahu Nabi memang buat macam tu. Sampai naik sikit di atas bukit tu, naik sikit di atas bukit tu. Dan begitulah memperbuat akan dia oleh sahabat-sahabat dan orang-orang yang kemudian daripada mereka itu. Maka tiadalah pula mendaki itu syarat yang wajib, dia kata. Kita tak diwajibkan naik atas bukit, tak wajib. Bahkan ia sunnah muakkadah. Bahkan itu sunnah yang dituntut kita buat, dia kata. Tetapi setengah daripada tangga itu baru diperbuat, maka hendaklah jaga-jaga daripada terlampau lepas dakinya itu ke belakangnya. Maka jadilah tiada sah sa'inya ketika itu. Dan sayogialah naik tangga-tangga itu sehingga yakin dia ni dululah. Lah ni daripada buat dinding lah. Kita tak akan boleh pergi terlepas lebih pada sana lah. Kecuali dia big Copperfield, dia boleh tembus dinding dan tu satu bab. Kita tak boleh, dia ada dinding lah ni. Kita sampai dekat tu kita kena turun balik. Begitu. Yang kedua, kewajipan yang kedua, benda yang mesti kita jaga betul-betul masa sa'i. Yang kedua, dia kata tertib. Maka iaitu dimulai sa'i itu daripada Safa. Itu tertib. Tertib maksudnya start di Safa kemudian berakhir di Marwah. Itu tertib. Ya. Anak saya tanya saya, dia kata, ayah, tertib ni maksud dia apa? Kita kata, cikgu tak ajak ke? Kita selalu begitu kan? Cikgu tak ajak ke? Cikgu tak terang pun, dia kata. Kita tanya dia, kamu faham tertib ni apa? Tertib ni sopan santun. Dia kata, dia suruh buat haji sopan santun. Tertib dalam fiqh ni bukan sopan santun. Tertib ni maksudnya ikut sequence. Ikut dia punya urutan. Ikut dia punya susunan. Kalau dia kata start di Safa, start di Safa. Daripada Safa mai ke Marwah, maka Safa kena mai ke Marwah. Dia tak boleh dibagi punggah buang sequence tu bagi jadi lari, tak boleh. Begitu. Maka jika dimulai dari Marwah, nescaya tiada dikira akan lalunya daripadanya ke Safa. Katalah dia ni, lepas dia tawaf rukun, dia semayang sunat di belakang makam Ibrahim. Dia tak masuk mai ke pintu Safa, dia pergi masuk ke tu. Dia pergi masuk ke Marwah tu. Masuk ke Marwah, makna dia start mai di tempat sa'i ni, dia mai daripada Marwah ke Safa. Tak boleh kira yang tu. Yang tu mai saja ya. Yang tu tak kira. Mai saja ya. Mai sampai di Safa,
nak pi pula tu baru kira satu. Begitu dia kata. Maka jika kembali ia daripada Safa, nescaya adalah ini dikirakan awal sa'inya. Dia mai daripada Marwah, mai ke Safa. Daripada Safa nak pi baru kira satu. Yang tu baru kira satu. Dan disyaratkan pula pada kali yang keduanya dimulai daripada Marwah. Begitulah. Safa ke Marwah satu, yang kedua Marwah balik ke Safa. Itu yang kedua. Dan pada kali yang ketiga daripada Safa pula. Dan kali yang keempat daripada Marwah. Dan kali yang kelima daripada Safa, kali keenam daripada Marwah, dan kali ketujuh daripada Safa, dan habis di Marwah. Macam tu punya duk terang. Kalau duk buat silap lagi karus tu. Terang nanti macam tu. Ingat. Baik, kewajipan yang ketiga. Dalam sa'i, ketiga benda yang mesti kita jaga ialah menyempurnakan 7 kali. Dengan sekira-kira pergi daripada Safa kepada Marwah itu sekali. Dia kata yang ketiga ni menyempurnakan. Maksudnya apa? Daripada Safa, daripada atas bukit Safa, pi sampai ke Marwah, sampai pijak bukit. Itu sempurna satu. Dia kata. Dan kembali daripada Marwah kepada Safa, terbilang kali yang kedua. Dan kembali kepada Marwah kali ketiga. Dan kembali kepada Safa kali yang keempat. Dan kembali ke Marwah kali yang kelima. Dan kembali kepada Safa kali yang keenam. Dan daripada Safa kepada Marwah kali yang ketujuh. Maka memulai dengan Safa dan disudahi dengan Marwah. Maksudnya bagi sempurna. Safa betul-betul daripada bukit Safa. Marwah betul-betul sampai bukit Marwah. Itu yang dimaksudkan dengan menyempurnakan 7 kali lari di antara Safa ke Marwah. Kewajipan yang keempat, telah berkata ashab kita, disyaratkan keadaan sa'i itu kemudian daripada tawaf yang sahih. Syarat nak sa'i mesti lepas tawaf. Tawaf yang sahih. Dia kata maksudnya apa? Mesti sa'i dibuat selepas tawaf yang sah. Kalau tawaf tak sah, tak boleh sa'i. Pergi bagi sah dulu tawaf tu, baru boleh main sa'i. Oi, penting tuan-tuan. Tawaf ni cukup penting. Cukup punya penting. Tawaf ni. Baca ayat semayang, habis. Batal tawaf kita. Batal tawaf kita tak boleh sa'i. Sebab sa'i hanya boleh dibuat setelah tawaf yang sah. Baru boleh buat sa'i. Begitu. Sama ada kemudian daripada tawaf qudum yang dibagi orang yang buat haji ifrad. Orang yang buat haji ifrad atas kapal terbang nak pergi, berlepas daripada bayar lepas sampai di kawasan miqat, orang akan buat pengumuman. Dia kata assalamualaikum kepada jemaah haji sekalian, kita sedang melalui kawasan miqat, sila berniat ihram. Dia kata kalau kita buat haji ifrad, kita kena niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sampai kita di Jeddah. Turun di Jeddah, selesai pemeriksaan custom, immigration semua, naik bas masuk Mekah. Sampai di Mekah, kita tawaf. Tawaf itu dia panggil tawaf qudum. Tawaf qudum. Tawaf selamat datang kepada orang yang baru sampai Mekah. Lepas tawaf tu kita pergi sa'i. Sa'i itu sa'i rukun lah. Sa'i itu sa'i rukun lah. Bermakna esok ni dah selepas dia pergi Arafah, balik mai ke Muzdalifah, balik mai di Mina dan sebagainya, selesai kerja di Mina 3 hari 3 malam, dia balik sampai di Mekah, dia hanya tawaf rukun saja, tidak perlu sa'i lagi. Sebab sa'i dia dah buat selepas tawaf qudum. Ini dia nak cerita. Dia kata sama ada kemudian daripada tawaf qudum, dia sa'i rukun selepas tawaf qudum, ataupun tawaf ziarah, ataupun tawaf umrah dan sebagainya. Dan tiada terupa jatuhnya kemudian daripada tawaf wada. Dia kata sa'i. Pasal apa? Kita tawaf tu tawaf kerana selamat tinggal. Kita nak keluar daripada Mekah, sama ada nak keluar lebih daripada 3 hari ataupun nak keluar balik kampung. Bermakna esok ni dah selepas dia pergi Arafah, balik mai ke Muzdalifah, balik mai di Mina dan sebagainya, selesai kerja di Mina 3 hari 3 malam, dia balik sampai di Mekah, dia hanya tawaf rukun saja, tidak perlu sa'i lagi. Sebab sa'i dia dah buat selepas tawaf qudum. Ini dia nak cerita. Dia kata sama ada kemudian daripada tawaf qudum, dia sa'i rukun selepas tawaf qudum,
ataupun tawaf ziarah, ataupun tawaf umrah dan sebagainya. Dan tiada terupa jatuhnya kemudian daripada tawaf wadah. Dia kata. Pasal apa? Kita tawaf tu tawaf kerana selamat tinggal. Kita nak keluar daripada Mekah, sama ada nak keluar lebih daripada 3 hari ataupun nak keluar balik kampung. Tawaf tu dia panggil tawaf wadah, ataupun orang sebut tawaf wida. Maka tawaf tu, tawaf selamat tinggal ni tidak ada sa'i lagi. Tawaf habis, pergi naik bas, bertolak balik ke Jeddah. Begitu. Kerana tawaf wada' itu ialah yang jatuh ia kemudian daripada selesai kerja haji. Maka apabila tinggal sa'i, maka tiada ada yang perbuat itu tawaf wada'. Tak ada lagi dah sa'i selepas daripada itu, kerana kita dah tawaf untuk nak keluar daripada Mekah. Masalah sa'i dan segala sunatnya. Hak tadi hak wajib mesti kena jaga. 4 benda. Lah kita nak tengok sunat dia. Apa benda yang kalau boleh kita buat sewaktu sa'i ni. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Al-Muhazzab. Ini satu cawangan dia kata. Menyatakan kepada sekalian sunat sa'i. Maka iaitu sekalian barang yang tersebut di dalam kelakuan sa'i yang lain daripada segala yang wajib. Dan dia ada beberapa sunat yang banyak. Dia ada banyak sunat kalau kita nak buat. Yang pertama, disunatkan bahawa ada ia. Maksudnya ada sa'i itu mengiringi tawaf dan berturut-turut akan dia. Yang ini sunat. Selepas kita selesai tawaf, sembahyang sunat di belakang makam Ibrahim, lepas itu terus pergi sa'i. Yang tu cantik. Kita turut-turut, kita buat berturut-turut. Lepas habis tawaf, terus sa'i. Yang ni sunat, dia kata. Maka jika takhirkan dia daripada tawaf, ataupun dicerai-ceraikan antara sekalian kali-kaliannya, nescaya harus ia atas yang mazhab. Kalau dia sengaja buat lambat, habis dah selesai tawaf rukun, 7 pusingan, pergi sembahyang sunat di belakang makam Ibrahim. Lepas itu pergi duduk berdoa pula betul dengan multazam, doa punya panjang. Minta lagu duduk ambil buku dalam poket atas pula duduk buka. Dia satu buku dia duduk karang benda dia nak minta. Lepas semuka punya duduk doa. Habis tu pula lagu duduk ronat, pergi masuk dalam hijir tu pula. Duduk betul bawah pancok mai, mindia punya duduk doa pula. Sat lagi keluar mai duduk perhati Kaabah yang mata merambu pula. Dia dah menceraikan masa yang panjang. Dia antara selesai tawaf dengan sa'i. Harus, dia kata, tak ada salah tak mana, tapi tak dapat sunat. Yang sunatnya ialah habis tawaf, sembahyang sunat tawaf belakang makam Ibrahim, terus di sa'i. Itu yang cantik, dia kata. Ataupun dia ni, dia cerai-ceraikan antara sekalian kali-kalinya. Sa'i daripada Safa pergi ke Marwah. Sampai di Marwah naik atas bukit tu lagu situ macam duk melengung pula. Duk tengok orang duk tawaf pergi balik, duk tengok orang duk sa'i pergi balik. Tengok kawan duk main kat tangan apa dulu. Dia lagu tu, dia jenis lengan. Dia jenis lengan, dia duk buat balik, tunggu sepenanak nasi kan tu, baru turun pula daripada Marwah pula berjalan pergi ke Safa. Sampai di Safa tu buat macam tu, naik pergi tengok batu licin elok sikit, duduk lagu duk tungkat dagu pula, duk tengok orang. Dia jenis buat bagi lambat lagu tu. Harus, dia kata tak jadi salah tang mana, tapi tidak dapat sunat. Yang sunatnya ialah turun Safa ke Marwah, naik kadar sependirian, turun mai dekat Safa, naik kadar sependirian, turun pergi balik dekat Marwah, naik kadar sependirian, turun terus sampai habis 7 pusingan, sampai habis 7 kali begitu. Nescaya harus dia kata kalau dia buat kali-kali tadi, selama tiada diselangi antara keduanya oleh wuqu'. Sampai dengan syarat taklah sampai berlaku renggang yang bukan-bukan. Daripada Safa pergi ke Marwah, sampai Marwah lagu balik hotel dulu pula. Terus pergi bazar. Dia ujung Marwah tu ada bazar. Pergi bazar tu terlupa dah berapa kali lari tadi ni. Dia buat lagu tu. Punya karutnya dia ni. Safa pergi ke Marwah, sampai Marwah pasti cari tak ada. Jumpa dalam bazar tu. Duk tawak apa kasut kulit apa, duk tawak jam tangan lah apa lah semua. Dia duduk kalut di Marwah, di bazar tu. Habis dah semua beli apa lebih kurang sikit, patah balik mai, ambil daripada Marwah balik mai ke Safa. Dia kata yang ni tak mak. Yang ni dah sampai, bukan dia berselang masa dan tidak berturut-turut lagi dah. Dah berlaku wukuf dia kata di situ. Dah berlaku stop dah, dibuat kerja lain langsung dah, baru nak mai sambung. Tak mau macam tu. Dia kata. Yang kedua, disunatkan sa'i itu atas suci daripada hadas dan najis, lagi menutup aurat. Sa'i tak syarat ada yang sembahyang.
Walaupun begitu, kalau dia ni ada yang semayang, ini sunat. Ini lagi cantik. Ibadah. Tentang ulama-ulama besar. Ulama-ulama besar. Imam Nawawi misalnya. Ini ulama besar. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi nak baca hadis tu ada ayat semayang. Bukan nak baca Quran. Nak baca hadis ni. Ulama-ulama besar, warak mereka ni cukup hebat. Mereka ni warak mereka tinggi. Nak baca hadis Nabi pun mereka ada wuduk dulu, baru baca hadis Nabi. Kita ni, Allahu Akbar, Quran ni pun tengok, kalau Quran terjemahan tak ada ayat semayang baca. Korang hormat kita kepada agama, kepada Quran, kepada unsur-unsur agama, hadis, kitab, korang hormat kita kepada alim ulama, kita korang hormat kepada benda-benda macam ni. Ulama-ulama besar cukup hormat. Maka dia kata sa'i, walaupun tidak disyaratkan orang tu bersih daripada hadas kecil hadas besar, tetapi orang yang bersih daripada hadas kecil hadas besar, ada ayat semayang, bahkan bersih daripada najis dan sebagainya, itu sunat, itu lebih baik, dia kata. Disunatkan sa'i itu atas suci daripada hadas dan najis lagi menutup aurat. Maka jikalau sa'i itu dengan berhadas ataupun junub ataupun dalam keadaan haid ataupun nifas ataupun atasnya najis ataupun terbuka aurat, nescaya harus dia, dan sah sa'inya dengan tiada khilaf. Sah sa'i, dia sa'i daripada Safa ke Marwah pakai selok pendek. Macam jogging macam tu punya duk pergi daripada Safa pergi ke Marwah pakai selok pendek. Sa'i dia sah ke tak? Sa'i dia sah, tetapi amat buruklah ibadat yang dia buat. Sa'i sah, perbuatan dia haram tak? Haram. Sa'i dia sah tak? Sah kalau menepati segala benda yang disyaratkan, menepati sah juga. Sama lah macam orang kata ni ustaz, dia tengok dia dah pakai cincin emas, dia semayang sah tak semayang dia ustaz? Semayang kalau rukun syarat sah apa semua okey, semayang sah. Habis tu dia laki-laki pakai cincin emas, yang tu haram. Jadi duk keliru lah. Dan tu semayang dia sah tak? Ditanya lagi sekali. Kita kata semayang sah. Dah tu yang cincin emas, orang lelaki boleh tak pakai cincin emas? Kita kata orang lelaki tak boleh pakai cincin emas, haram. Dah tu semayang dia sah lagi keliru, tunggulah ya Allah. Bab pakai cincin emas tu bab lain, itu haram, berdosa. Bab semayang ni tak ada sangkut dengan cincin emas tu. Semayang kalau rukun dia betul, syarat sah semua okey, semayang dia sah. Soal Tuhan terima ke tak tu soal lain. Soal sah ke tak sah tu soal lain. Soal cincin emas haram tu soal lain. Tak apa dia tengok orang nak marah dia pun kata tak apa, padahal tak faham juga. Kata sudah tak faham. Begitu. Baik, dia kata ataupun orang-orang yang dalam keadaan terbuka aurat nescaya harus dia, dan sah sa'inya dengan tiada khilaf. Sa'i sah walaupun dalam keadaan terbuka aurat. Begitu. Ketiga, sunat yang ketiga, lebih afdal mencarikan masa sunyi untuk sa'inya itu dan untuk tawafnya itu. Paling cantiknya cari masa orang tak apa ramai. Dia bila orang ramai dia mengganggu. Bila orang ramai dia mengganggu. Ramai maklum sajalah kita nak khusyuk ni ganggu lah. Tak pergi dengan mata tu tengok orang ni, dia ni lari satu macam tuan-tuan. Nak cerita lah tu. Kan? Ada yang duk sa'i pakai walkman pun lah. Duk bawa walkman ni. Apa dia dengar kita tak tahu lah kan. Dia dengar mengaji Quran ke, dia duk dengar lagu ke, wallahu a'lam, Allah yang mengetahui lah. Tapi ni pakai walkman, duk bawa macam ni. Ke dia duk dengar doa ke apa tak tahu lah. Tak payahlah sampai macam tu. Kan? Kita ni bila kita pergi duk tengok macam-macam ragam macam ni, mula nak tengok macam-macam mereka ni. Sa'i kita pun jadi tak apa cantik. Maka dia kata kalau nak bagi cantik, lebih afdal cari masa sunyi untuk sa'i dan untuk tawaf itu. Dan apabila banyak berimpit-rimpit, maka saya juga memelihara daripada tangan-tangan orang. Dia kata kalau kita pergi time orang ramai, jaga. Dia kata ni jenis garpu-garpu ganas ni tak ada banyak. Kan? Kalau orang perempuan dia cara gangguan terhadap orang perempuan. Orang lelaki dia gangguan terhadap orang lelaki. Orang lelaki dia ganggu apa? Dia ganggu ni tali pinggang tali pinggang derok. Kan? Tali pinggang lebang tu kita dengan RM2 apa semua kita duk celahkan tu.
Dia duduk main-main, dia duduk tepuh ni pinggang kita ni, pak dia pegang tu dia nak raba cari pinggang, ada tak ada. Masa ni pun ada orang duk buat kerja mencuri juga, dan ramai pun kena. Dia potong tali pinggang tu, loop dia ambil awak pergi. Kita ramai duk lawan berimpit dengan orang, kita tak sedap dah, kita ingat orang duk tolak biasa. Rupa-rupanya tali pinggang tu tak ada dah. Habis tak lagi, selesai tawaf, selesai sa'i, nak pergi kena mango juice. Pergi order dah ambil 3 terus. Dah harga macam 3 mango juice. Pegang kain saja. Kata anjizat, lagu duduk lari balik pinjam duit orang. Kawan ambil dah tali pinggang. Ini keadaan ini menyebabkan kita hilang khusyuk di dalam ibadat. Dia kata, maka cari waktu yang sunyi dan meninggalkan satu kelakuan daripada beberapa kelakuan sa'i itu terlebih mudah daripada menyakiti seorang muslim. Kita tinggal waktu-waktu orang ramai ni, kita pergi cari waktu sunyi, itu lebih mudah bagi kita daripada kita pergi waktu orang ramai dan kita terpaksa menyakitkan orang lain. Dia main tu, dia main hangat hati kadang-kadang kan. Dia main himpit kita, dia tekan kita, dia sigung kita, dia renyak kita. Sekali mula kita pun hak selendang merah dulu ni dia main balik lah. Kan dulu ada belajar selendang merah, mengaji tak habis, tak dan putih 5. Itu kita nak buat orang saja. Orang main renyak sikit, geduk naik balik tu. Orang main kat belakang lagu lepas ikut tu. Dia kata memudaratkan orang itu, mengurangkan pahala ibadat. Jadi kalau boleh cari time yang tidak zahmah ni. Orang Arab dia kata zahmah, muzdahimah. Maksudnya waktu sesak ni. Elok daripada waktu sesak. Dan terlebih baik daripada melintangi diri bagi penyakit yang mudarat. Kita tak usah pergi sewaktu orang ramai ni pasal apa? Pasal diri kita pun mungkin mudarat. Masa tahun saya buat haji, orang perempuan, saya ceritalah dulu sekali. Mereka mungkin nak mencuri kot. Jadi kata tenunnya, mereka ni mereka buat cincin. Cincin yang mereka pakai tu ada mata pisau belah bawah. Cukup tajam. Saja dengan tujuan tu, dengan tujuan buat cincin ada mata pisau tu dengan tujuan yang tak elok. Maka dia pergi potong tali pinggang lah, apa tang mana tempat simpan duit semua, dia pergi potong dengan tu. Dia pegang tu, dia lurut koyak. Koyak. Cukup tajam. Yang perempuan ni, dia pegang, dia lurut kena perut. Terkoyak perut, melambat keluar ni. Usus perut ni, dia melambat keluar dekat dengan Hajarul Aswad. Menjerit orang, pakat simpang pergi ke tepi, masuk main askar, baju celoring Saudi ni, masuk main, pukul orang, nak suruh orang pergi ke tepi, nak angkat dia ni, tengok darah menimbah atas lantai. Sampai macam tu pun ada tuan-tuan. Orang ni bukan semua niat baik. Itulah masalah dia. Bukan semua niat baik. Kalau semua hati itu niat ikhlas kerana nak buat ibadat yang diperintah oleh Allah, tak jadi benda macam ni. Bila jadi benda macam ni, menunjukkan ada orang niat tidak baik. Dan tak lama lepas itu keluar dengan seorang abang Saudi ni, dia pergi tangkap satu rumah geng-geng ni. Polis Saudi pergi tangkap, mereka ni satu rumah duduk situ, semua cincin jenis ada pisau ni. Keluar dengan seorang abang, berita pasal mereka ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau sekiranya masa tu, masa yang boleh menjadi mudarat pada kita, dia kata maka jangan melintangi diri bagi penyakit mudarat ini. Eloklah kita cari penyakit masa yang boleh mendatangkan sakit dekat kita. Maka apabila lemah daripada sa'i pada tempatnya kerana berintik-rintik, bolehlah ia menyerupai gerak gerinya dengan sa'i. Bolehlah kita ejah-ejah ikut kesesuaian, jangan kita piduk rempuh masa yang boleh mendatangkan bahaya tu. Kata Imam Syafi'i di dalam Al-Um, disunatkan bagi perempuan bahawa sa'i ia malam-malam. Dia kata, sunat bagi orang perempuan ni pergi waktu-waktu agak tengah malam, time yang orang kurang. Dia kata sunat begitu. Kerana bahawasanya ialah yang lebih menutupkan dan lebih sejahtera baginya dan bagi orang yang lainnya daripada fitnah. Itu dia. Orang perempuan kalau dia pergi time macam tu, lebih sejahtera. Dia pun sejahtera dan orang pun sejahtera. Jadi cari time-time yang macam tu. Jadi kalau boleh suami-suami ni dia buatlah waktu-waktu biasa ni, lepas tu waktu malam dia sekadar mengiringi isteri dia. Pergi sampai di situ dia tunggu dekat sofa tu ke hampir. Dia tunggu di situ, tengok daripada jauh aja. Tengok isteri dia sa'i, safa marwah dan sebagainya. Pasal apa? Kalau semua pekan nak teman jadi ramai balik lah. Kan? Macam kita kata orang nak pergi Mekah lah, nak pergi tu 2 orang aja. Hantar sampai 5 biji van. Jadi ramai lah. Tengok ramainya orang.
Seorang aja nak pergi tu, kawan saja 4 biji kereta. 2 orang laki bini yang nak pergi tu, ni hak hantar ni sampai 2 biji, sampai 5 biji van. Jadi macam tu. Ni kalau nak hantar orang perempuan pergi waktu sejahtera, waktu malam, sejahtera. Tapi semua orang perempuan turun-turun dengan laki, dia ramai balik. Kan? Begitu dia kata. Jadi kalau bolehnya, dia kata biarlah cari masa yang sejahtera. Maka jika tawaf ia pada siang hari, nescaya harus ia. Dia nak buat siang pun boleh. Dan boleh ia melabuhkan penutup mukanya atas mukanya dengan syarat tidak bersentuh dengan kulitnya. Ingat, ihram orang perempuan ialah muka. Muka. Maka orang perempuan kalau sampai di sana dia rasa dia segak sangat, sekira-kira kalau buka bagi orang tengok ni sampai nak jadi tak ketahuan orang dan sebagainya, dia masih boleh tutup. Tapi dengan syarat tutup tu tak menyentuh kulit, dia kata. Kalau nak tutup juga. Jangan syaratnya jangan sampai sentuh kulit hak dia tutup tu. Kalau tersentuh kulit, kena dah. Kita dah tutup lah, jadi susah buat apa. Begitu, kan? Keempat, dia kata, yang afdalnya jangan ia menunggang pada sa'inya melainkan kerana uzur. Masa sa'i ni seberapa boleh berjalan. Tak usah duduk naik kursi roda apa semua, tak usah. Dia kata, kerana bahawasanya ialah lebih menyerupai bagi tawabuk. Berjalan ni lebih nampak kata kita ni tawabuk dalam nak buat ibadat. Berbanding dengan duduk atas kursi roda. Nampak lagu makan angin, tak nampak lagu nak buat ibadat. Lagu angkat tangan kat orang sambil tu, sampai ujung tu pusing pun angkat tangan lagi. Nampak dia ni mengebat lagu tu. Kecuali dia kata kalau uzur sungguh-sungguh memang dia tak boleh. Kalau nak berjalan gagah juga pi agak 6-7 tapak lebah berdebu, naiklah kursi roda. Begitu. Dan jikalau sa'i akan dia oleh orang lain dengan menanggung akan dia, nescaya harus dia. Ataupun dia tak naik kursi roda, naik jenis orang tanggung atas belakang tu, bawa dia pergi. Tetapi yang aula sa'inya dengan sendirinya. Kok mana pun berjalan sendiri itu lebih baik. Jika bukan ia budak kecil atau kerana baginya uzur seperti sakit dan seumpamanya. Kalau ada sebab terpaksa naik kursi roda, terpaksa naik pengusung, tak apa. Tapi kalau saja, dia kata tak bagus, lebih baik kita berjalan sendiri. Sunat yang kelimanya, biarlah keluar dia kepada sa'inya itu daripada babu safa. Kalau boleh nak keluar di tempat sa'i itu, keluar ikut pintu safa, jangan keluar kau lain, dia kata. Yang keenamnya, naik ia atas safa dan atas marwah sekadar sependirian pada tiap-tiap satu daripada keduanya itu. Kalau boleh sampai di safa naik sikit bukit tu, sampai di marwah naik sikit bukit tu. Tak mau di bawah saja, tak mau. Yang keenamnya, yang ketujuhnya berzikir dan berdoa di atas safa dan marwah itu. Dan disunatkan baca doa pada masa dia berjalan antara keduanya itu dengan doa Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Begitu. Dia senangnya kalau payah ingat Rabbana atina fid dunya hasanah, yang tu cantik. Masa tawaf pun ingat yang tu, masa sa'i pun ingat yang tu. Nabi kata apa? Nabi kata doa ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi kata ini doa yang jami'. Nabi kata dia menghimpun semua hajat yang kita doa ada dalam diri kita ni, terhimpun dalam ungkapan tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, bagilah dekat kami di atas dunia ni segala kebaikan. Apa benda yang kata kebaikan dunia? Sihat, panjang umur, murah rezeki, berjaya dalam pelajaran, berjaya dalam kerja, berjaya dalam hidup, bahagia rumah tangga. Ini semua masuk dalam kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat dapat kebaikan. Apa benda akhirat? Start daripada mati itu awwalu manazilil akhirah. Nabi kata itu rumah mula bagi orang yang nak masuk alam akhirat. Start daripada masuk kubur minta baik. Kubur jadi raudhah, jadi taman syurga. Padang mahsyar menjadi tempat yang selesa. Sirat kelihatan luas dan sebagainya. Ini semua di akhirat minta kebaikan. Maka orang yang doa minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa Nabi kata jami' mani'. Satu doa yang terhimpun segala benda dan tidak perlu lagi dah doa yang lain. Ni dah boleh cover semua sekali.
Orang tua cerita ni. Tok Guru Haji Abdullah Fahim, kepala Batas dulu. Satu, dia tak minat jadi imam. Itu satu tabiat dia. Orang-orang yang kenal dia semua cerita macam tu. Dia tak minat jadi imam. Yang kedua, kalau dah terdesak tak ada siapa, aku tolak juga dia jadi imam. Doa dia yang tu je. Doa dia yang tu je. Bila angkat tangan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillah. Habis. Nak kata dia tak hafal, tak akan orang tua tu tak hafal. Tuan Guru Haji Abdullah Fahim ni, tuan-tuan, dia boleh karang syair. Saya pun dengar cerita orang. Dia boleh karang syair Arab. Syair Arab ni dia boleh karang sambil duduk sembang dengan orang. Kita bagi sehari semalam tak boleh karang. Bagi sehari semalam, siapa pun tak kacau kunci rumah apa semua, duduk karang tu karang sampai habis sehari semalam. Orang main-main tanya baru 2 baris. Dia sambil duduk sembang, orang main jumpa tanya abang masalah, minta dia tolong bantu selesai masalah. Sambil duduk sembang tu, tangan duduk jalan ni, duduk karang. Karang syair, bukan karangan biasa. Syair Arab, syair. Sambil duduk sembang ni. Dia pergi tengok persembahan budak-budak apa nama sekolah DMW Kepala Batas tu, Dairatul Ma'arif Wataniyah tu. Sekolah DMW. Sejak zaman dia dulu dah ada. Dia pergi tengok persembahan budak-budak nasyid Arab. Budak-budak duk nasyid tu, dia dan berbit ni, dia dan tulis ni, apa budak-budak tu sebut tu, dia dan tulis. Takkan tak boleh hafal doa orang macam ni. Tapi dia hafal, dia bukan hafal, dia baca hak tu tiap-tiap kali lepas sembahyang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pasal apa? Pasal Nabi kita itu doa paling cantik. Kita kalau buat kenduri doa selamat di rumah, panggil mai satu ustaz baca doa dia baca pendek, kita duk mengkelan di dapur. Baca banyak tu. Tak padan dengan asyik daging aku buat dia dah. La ilaha illallah. Tak faham. Dia mau doa ni daripada lagu duk pegang lagu duk buat lagu tu sampai turun main lagu tu, lagu tungkat atas paha lagu tu tak habis lagi punya duk pi doa ni. Oi panjang doa dia ni. Tak habis lagi sampai letak atas lutut doa macam tu. Lah dia kata, sudahlah aku bangkit keluar. Dia mau macam tu, doa. Baru nak kata dia alim. Dan kadang-kadang orang dia menilai di situ. Dia bukan menilai ilmu, dia bukan menilai warak orang tu, dia menilai doa panjang pendek. Dia ingat doa panjang ini alim besar, dia kata. Selingan aja yang tu bukan Pak Haji, yang tu selingan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang tu ceritanya. Jadi dia kata tadi, doa sewaktu duk sa'i di antara Safa dan Marwah tu, dia kata di antaranya Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan membaca ia akan Quran, dia kata. Kalau boleh masa duk sa'i tu teringat ayat apa nak baca-baca, dia kata. Maka sekaliannya itu cukup dalilnya tersebut dalam Majmu' bagi Imam Nawawi. Kitab Majmu' juga dia rujuk. Dia kata kalau buka dalam kitab Majmu' dia akan terang macam ni. Boleh buat semua benda dia sebut tadi. Sunat yang ke-8-nya bahawa ada sa'inya itu pada tempat sa'i. Itu sunat. Di tempat sa'i itu betul-betul. Dan disunatkan berlari pada tiap-tiap kali sa'i yang 7 itu. Bila sampai tang lampu hijau tadi ni, berlari sikit. Dan jikalau sa'i seorang dengan tiada berlari, nescaya sah ia. Kalau dia jenis tak lari, dia sampai tang lampu hijau tu orang pekat lari, dia buat relax berjalan. Sah juga sa'i dia. Tetapi luput akan dia oleh fadilat sa'i itu. Tapi dia tak dapat mereka lebih. Kerana dia duk buat relax macam tu. Wallahu a'lam. Jadi batuk pun disama beras dengan baca kitab. Kemudian dia kata kita masuk tajuk baru lepas ni, bab ma jaa fi sa'i baina Safa wal Marwah. Lepas ni kita tengok satu tajuk hadis yang menyebutkan bicara berlari di antara Safa dan Marwah. Dia akan detailkan yang dikatakan lari itu macam mana. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.